Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. Insya-Allah untuk menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan syarah bagi matan al-Jurmiyah. Yang mana kita kali terakhir kita bincangkan, kita dah masuk kepada perbincangan berkenaan jamak taksir. Lepas itu kita terpaksa terangkan jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak ni adalah kata ganda dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan lebih daripada 2, 3 ke atas. Okay, jadi penggunaan kalimah jamak ni memang kita kata sinonim dalam Quran Karim kita akan jumpa, dalam hadis kita akan jumpa. So mengenal kalimah tu jamak penting. Jazakallah khairan. Macam suam tapi tak suam. Baik. Jadi kita bincangkan sebab apa kita nak kenal jamak ni, jamak taksir, sebab untuk kenal tanda rafa'. Rafa' ada 4 tanda. 4 tanda bahawa kalimah itu rafa'. Maksud dia berhukum baris depan. Tanda pertama dia adalah dhammah. Tanda kedua dia adalah alif. Tanda ketiga adalah waw. Tanda keempat adalah nun. Okey. Sekarang kita dalam bahagian yang pertama, itu tanda dhammah. Apakah perkataan yang menggunakan dhammah sebagai tanda dia berhukum baris depan? Itu yang kita mulakan dengan isim mufrad. Kita bincangkan alhamdulillah. Habis kita dah tahu isim mufrad tu maksud dia apa, tak kira ke muzakkar ke muannas ke, sama je. Dan tak kira dia punya tanda terzahir ke muqaddar. So kita dah ambil yang tu alhamdulillah. So sekali kita sekarang bincangkan berkenaan jamak taksir. Kita terpaksa kenalkan jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, baru jamak taksir. Sebab kita sebut itu jamak muzakkar salim mudah. Nampak ya nun, ya mati yang sebelumnya baris bawah. Macam muslimina, atau mukminina. Yang kita tunjukkan dalam ayat surah Ahzab tu, tunjukkan dua-dua sekali. Muzakkar salim, muannas salim, dua-dua sekali ada kat situ. Jadi kita nak kata salim tu sebab dia punya bentuk singular dia kekal, tidak berubah. Cuma tambahan akhir dia mengenalkan kita kepada dia jamak atau bukan jamak. Waw nun, ya nun ataupun alif ta bagi bagi yang jamak muannas salim. Baik. Jadi kita dah sampai ke situ. Jadi jamak taksir itu kita kata jamak taksir dipanggil jamak taksir sebab dia jamak yang dia punya bentuk mufrad dia tidak lagi ada. Taksir maksudnya pecah. Kasara pecah. Jamak taksir ni jamak yang bentuk keadaan dia ketika mufrad tidak lagi kelihatan. Tidak kelihatan. Ada tambahan. Jadi cuma kita sebut itu kan, saya tunjukkan bahawa tesis yang dibuat oleh seorang pelajar master daripada Universiti Ummul Qura. Zaman tak ada komputer, tak ada internet, dia boleh buat kumpulkan jamak-jamak dalam Al-Quran Karim. Dia tunjukkan 47 jenis. Bagi jamak taksir ni ada 47 rupa macam. Dia punya baris dia punya tambah huruf ke, buang huruf ke, didatangkan dengan 47 jenis.
Cuma 47 jenis itu tadi sebenarnya kalau ikutkan dia akan kembali pada 6 bahagian. Pertama, yang kita sedang bincangkan itu adalah perubahan yang berlaku pada jamak taksir ni adalah taghayyurun bisyakli laisa ghairu. Perubahan pada baris, tidak pada yang lain. Contoh nahu asadun usdun. Okay? Atau usudun. Wa namirun numurun. Okay? Maka huruf mufrad dan jamak daripada dua contoh berkenaan dikata sama. Perbezaan di antara mufrad dengan jamak hanyalah pada barisnya sahaja. Pada baris sahaja. Huruf yang asal masih ada. Cuma baris tidak lagi ada di situ. Okay? Kalau tengok pada yang kita punya contoh dia tu kan, jap. Okey, contoh dia. Okey, af'ilah, fi'lah, af'al. Jap. Umrun, jap, rizkun, sudun, sufrun, fu'ulun. Bunyi dia sama tapi tak ni, tak semestinya singular super. Macam rusulun kan, dia punya seorang singular dia rasulun. Macam kitabun, kutubun, bunyi dia kutubun. Okay, tapi perubahan yang berlaku macam sekarang itu akan berlaku masalah perubahan baris dan bunyi, baris dan huruf. Yang ini perubahan yang kita nak adalah hanya perubahan dari segi baris sahaja. Huruf masih kekal seperti singular dia. Okay, itu yang pertama kita ambil itu. Contoh dia bagi asadun, usdun atau usudun, namirun, numurun. Okay, harimau. Asad singa, namirun harimau. Baik. Okay, ini kita masuk yang kedua. Yang kedua, taghayyurun bin naqsi laisa ghairu. Okay, perubahan dengan pengurangan. Yang ini huruf dia berkurang. Tidak ada yang lain. Maksud tak ada yang lain tu adalah tak ada perubahan yang lain. Kalimah yang ada tu ada. Okey? Tapi dia punya apa? Dia punya yang berbeza hanyalah masalah apa? Masalah pengurangan huruf. Baris kekal. Huruf bertukar. Okey? Sekejap. Sekejap. Okey. Ada tisu tak? Sorry. 3-4 hari ni mana hujan lah benda. Nak buang ingus. Pagi tu tak apa. Tisu dapur pun okey. Besar lagi. Siapa tak suka besar? Cuma tisu kasar, calar muka. Macam kulit licin dia kata. Okay, ya. Sorry. Kari tu gaya tu. Dia dilema agak sebenarnya. Balik-balik keluar apa? Mandi ni. Kadang orang suruh mandi. Tapi masalahnya kalau mandi kan di sini lah. Main hujan. Kemarin malam. Betul. Macam mana? Jazakumullah khairan. Ni bau lembut. Yang ni tak calar muka. Jauh.
Accounting Ibu Arif. Apa bangkit detailing. Kejap Tuhmatun sepaham. Betul lah, betul. Tukhamun jam. Adab. Kamu perut. Okey. Baik. Tukhamatu. Okey. Baik. Dia kata apa? Taghayyurun bin naqsi laisa ghairu nahwu tuhamatun wa tuhamun. Tapi panjang. Tak panjang. Wa tuhamun. Ada bunyi ha pula panjang. Tuhamatun wa tuhamun wa tukhamatun wa tukhamun. Okey. Ada kata tuhamatun wa tuhamun wa tukhamatun wa tukhamun. Tuhamatun tuduhan. Dia sama macam tuhamatun atau tuhmah. Tuduhan. Yang ini sebenarnya kalimah yang sepatut digunakan ketika kita kata jangan fitnah saya. Ikut bahasa Melayu kan? Jangan tuhmah saya. Tuhmah. Tuhmah ni menuduh, menuduh tanpa bukti, membuat andaian. Jadi panggil sebagai tuhmah. Wa tukhamatun, tukhamah kemung perut. Kemung perut. Bloated. Wa tukhamun plural dia. Okey. Dia kata kat sini, fa anta tajidul jam'a. Qad naqasa harfan fi hadhihi al-kalimati wa huwa ta wa baqil hurufi ala haliha fil mufradi. Okey, dia kata maka anda tajidu dapati. Dia fi'il dia wajada yajidu. Kalau saya dapati ajidu, kami dapati najidu. Okey. Fa anta tajidu, lalu anda dapati al-jam'a, kata jamak, kata ganda, itu dalam contoh berkenaan. Qad naqasa, telah terkurang. Naqasa kurang. Harfan fi hadhil kalimati, satu huruf dalam kalimah-kalimah ini. 4 kalimah diletak, nampak bahawa jamak dia hilang satu huruf. Wahwa ta, dan ia adalah ta. Huruf yang hilang tu adalah ta, itu ta marbutah. Wa baqil huruf, dan baki huruf ala haliha, di atas keadaannya. Fil mufradi, di dalam mufrad. Contoh macam baqarun, baqaratun. Besok baqaratun, seekor lembu. Seekor lembu itu betina. Tapi kalau kita sebut
Baqarun, masuk semua. Masuk semua. Jantan, betina semua sekali ada tu. Jamak lah. Nampak tak? Baqaratun. Tukhamatun, kembung perut. Kalau salah nanti saya betulkan balik. Kalau saya jumpa, kalau cakap ni saya check balik. Tapi yang saya jumpa tadi memang ni kembung perut. Kembung perut. Bloated. Okey. So jadi dalam kalimah ni macam baqarun lah. Ba, qaf, ra. Kalau ketika dia satu, baqarah. Macam macam syajaratun, syajarun. Syajaratun, sebatang pokok. Syajarun, pokok. Tak sebut asjar pun. Sebut syajarun pun dah cukup. Dia jamak taksir. Dia boleh menjadi maksud dengan maksud pokok. Yang ni semua pokok. Asjar, pokok-pokok. Dia punya jamak taksir juga. So, jadi syajaratun, sebatang pokok. Syajarun atau asjar, pokok. Faham? Dia boleh masuk dalam tu semua sekali. Buang ta marbutah, hilang singular dia. Terus dia jamak. Terus dia jamak. Okey? Faham Nampak Okey. As-salisu. Yang ketiga Taghayyurun biziyadati laisa ghairu. Perubahan dengan penambahan, tiada yang lain. Dia tambah aja. Tak ada buat benda lain. Tambahan itu sajalah darjah jamak. Okey? Nahwu sinwun wa sinwanun fi qawlihi ta'ala fi mithli qawlihi ta'ala sinwanun wa ghairi sinwanin. Serupa tak serupa kot tak saya. Ya. Sinwun, sinwan yang serupa. Sinwanun. Okey, dalam surah Ar-Ra'du ayat yang keempat. Ar-Ra'du ayat keempat. Yang depan. Saya tunjukkan kat depan. Pula bahasa Melayu menyebut Ar-Ra'du ayat keempat. Ya, dibuka. Dia letak kat sini terjemahan dia berumpun dan tak berumpun. Okey. Dia kata sini, ayat keempat Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak payah tengoklah, ikut je. Ikutlah, tengok je. So kata ustaz ni kan kejap kadang-kadang suruh ikut, dia tak bagi ikut. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dalam ayat ketiga. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan dialah yang maddal ard, mengunjurkan akan tanah. Mana bumi ni dia spread out. Dia sebenarnya kalau kita tengok benda ni, dia ada mukjizat Al-Quran dan menceritakan macam pembentukan tanah tempat kita tinggal. Okey. Sebab sebenarnya kalau kita perhatikan tanah yang asal yang tempat kita tinggal ni, dia berpunca daripada dahar gunung berapi yang keluar. So dia akan naik dan dia akan tolak tanah tu melebar. Tu yang kata maddal ard. Dan satu masa nanti kawasan ni pun akan jatuh dalam air, nanti keluar pula pulau baru. Dia realiti dia macam tu, pusingan Allah Ta'ala jadikan untuk tanah yang kita pijak ni
Sebenarnya dia tak duduk diam macam ni. Dia memanjang, boleh naik. Lepas tu makin lebar, makin lebar, makin lebar. Jadi dia kata mahdal ard. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, dan dijadikan padanya pasak-pasak dan juga sungai-sungai. Mana bila Allah Ta'ala jadikan memanjang, kalau dia kata dia tak ada gunung yang memberatkan dia, nescaya dia akan berjalan lah. Allah Ta'ala jadikan dia pasak-pasak. Kerak bumi kita ni nipis je. Bandingkan dengan ketebalan bumi, dia macam kulit apple pada buah apple. Sangat nipis. Yang kita tinggal ni. Daripada semua ketebalan bumi, tempat kita tinggal sangat nipis. So, dia naik dan dia terapung. Jadi kalau dia tak dipasakkan, dia akan berjalan. Hari ni kita jiran dengan Amerika Syarikat, besok jiran dengan Afrika. Berjalan. Okay. Jadi, kemudian dia kata, lama pula dia tak gerak-gerak. Okey, tak hilang gitu lah. Okey, dia kata, wa min kullis samarati ja'ala fiha zawjayn itsnain. Dan daripada setiap buah-buahan dia jadikan pasangan. Dua pasangan. Memang kalau kita perhatikan, memang sebenarnya tumbuhan pun ada jantina. Bunga yang keluar tu, kalau tak ada jantan betina, tak ada hasil. Kena ada jantan betina. Min zawjain, dua pasangan. Kemudian yughshil laila nahar. Dia meliputkan, menyelubungkan malam kepada siang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada perkara berkenaan ada tanda-tanda untuk kaum yang berfikir. Kenapa dia tak nak jalan? Geram. Sekejap, tak tahu kenapa. Okay, kemudian wa fil ardi qita'un mutajawirun. Dan pada bumi itu ada kepingan-kepingan tanah yang berdekatan. Mana kira tanah tu berdekat-dekat, bukannya jauh-jauh, tapi tanah tadi, tanah berkenaan walaupun disiram, dia kata mutajawirun wa jannatun min a'nab, dan kebun-kebun daripada anggur. Kebun-kebun daripada anggur. Kenapa dia tak nak jalan? Hai. Okey, Ish. Okey. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun, dan di bumi ada potongan-potongan tanah, kepingan-kepingan tanah yang mutajawiratun. Mutajawirat, saling bersebelahan, saling berjiran. Itu jamak apa tu? Apa tu muzakkar lah. Muannas alif ta. Mutajawirat. Wa jannatun. Jawab Salim. Singular dia jannah. Ta marbutah. Bila tukar ta maftuhah, cuma kat situ tak nampak lah pasal dia punya tulisan tu nun, sebelah nun tu ada alif. Jadi panjang. Wa jannatun, dan kebun-kebun min a'nabin, daripada anggur-anggur. Wa zar'un, dan tanaman-tanaman yang lain. Wa nakhilun, dan tamar. Sinwanun wa ghair sinwanin, yang berumpun dan tak berumpun. Ada yang berumpun, mana satu tempat 3-4 batang keluar, satu tempat yang satu je. Tapi yang Allah Ta'ala nak bagi tahu, yusqa bima'in wahidin, tapi disiram dengan air yang satu. Air yang sama siram kebun berkenaan, tapi rasa dia lain-lain. Yang ini masam, yang ini manis, yang ini ada bau, ni tak ada bau. Air yang sama. Okay? Wa nufaddilu ba'daha ala ba'dil fil ukul, dan kami lebihkan sebahagiannya ke atas sebahagian yang lain dalam rasa. Fil ukul. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. So, pada perkara berkenaan ada tanda-tanda untuk kaum yang berakal. Maksudnya dia kata kalimah sinwan ni, dia adalah jamak taksir dengan tambahan apa? Alif nun sahaja di belakang. Okay, alif nun tambahan alif nun tu menunjukkan dia adalah jamak taksir. Lain dari itu, contoh macam kita boleh tengok adalah perkataan apa? Sinwun, sinwan.
Ha? Hayawan tu hayawanat. Dia memang ada ni. Hayawan, dia datang perkataan hayah. Binatang yang hidup. Panggil haiwan. Haiwan tu, binatang, itu yang hidup. Bukan pokok, bukan batu, bukan kayu, bukan sekian. Dia panggil haiwan. Dia panggil perkataan hayah, yang hidup. Kalau tak ada gambar binatang, kita binatang tak boleh kan, kalimah tu. Tapi dari segi masalah asal, sebenarnya, lafaz hayawan tu, dia memang, dia macam merangkumi. Okay? Dia tak katakan. Tapi jamak dia pakai hayawanat. Jamak dia pakai jamak muannas salim. Binatang-binatang, kita kata hayawanat. Hayawanat. Okay. Lain dari tu, tapi tak kena kalau kita macam kalau ikhwan dia tukar akhun tambah dengan alif nun jadi ikhwan. Sekejap. Fu'lan. Okey. Ikhwan, ghilman, fityan, sinwan, qinwan. Ini jamak dalam yang datang dalam Quran Karim gunakan lafaz berkenaan. Macam husban tambah alif nun. Tapi ada pertukaran baris juga sebenarnya. Macam zakarun kan, male, jantan Dzukran. Dia ada perubahan baris juga. Dia bukan hanya pertukar tambah huruf je. Tak samalah, tak kenalah. Rahbun, rahibun, ruhban. Rukban, penunggang-penunggang. Husban, kiraan-kiraan. Umyan, orang-orang buta. Umyun, jamak dia. Umyan. Okey. Kena. Umyun. Summun, bukmun, umyun kan? Okey. Jamak dia umyan. Umyan ni, dia jamak yang tambah sahaja, tak ada ubah baris. Nampak Summun, bukmun, husban tu hisab. Singular dia hisabun. Tapi umyan, yes. Umyun. Summun, bukmun, umyun kan? Jadi jamak dia umyan. Jamak dia adalah umyan. Ikhwan tak jadi sebab akhun. Akhun, jamak dia ikhwan. Ataupun ikhwah. Ya. Ikhwah. Ikhwah boleh. Jamak juga. Waladun, wildan. Pernah dengar perkataan wildan? Bukan ada tahfiz ke nama wildan? Kan? Kan? Wildan tu. Dia waladun jadi wildan. Tapi walad. Dia baris tukar. Tambah alif nun. Tapi kita nak tadi apa? Yang macam umyan lah. Umyun tambah alif nun saja. Dia terus jadi jamak. Jamak taksir. Okay? Jadi jamak. Bukannya lagi singular. Okay, jadi tambahan So dia tunjukkan tadi pada Al-Quran dalam kalimah Quran ada sinwan, orang sinwan berumpun tak berumpun, berumpun dan tidak berumpun. Tapi ada yang kata serupa yang tak serupa sebab sinwun tu dia datang dengan maksud serupa. Macam dalam hadis Nabi SAW bila Nabi kata kepada Umar, bila Umar bin Khattab diperintahkan oleh Nabi untuk kutip zakat. Lepas tu ada 3 orang tak nak bayar. Satu dia dalam hadis apa? Ni tentang kedudukan bapa saudara sebelah bapa kita. Bila Umar diperintahkan untuk kutip zakat, ada 3 orang tak nak bayar. Seorang tu ada nama dia, saya tak ingat, ni tengah buka. Seorang lagi Khalid bin Walid, seorang lagi Abbas. Jadi Umar bin Khattab lepas tu adu pada Nabi SAW. Nabi sebut tentang lelaki pertama, kemudian ada Nabi sebut tentang Khalid bin Walid. Nabi kata kalian telah aniaya dia. Dia telah wakafkan semua
harta benda dia, pedang dia, perisai dia sebagainya, untuk fisabilillah. Maksud dia bukan untuk menjaga sebagainya. Memang dia ada banyak pedang, dia ada banyak peralatan. Jadi benda tu bukan simpan kekayaan, tapi ia adalah wakaf fisabilillah. So korang anaya dia, korang ambil daripada dia. Okey. 3 orang tu Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas. Jadi yang Ibnu Jamil tu Nabi kata, adapun Ibnu Jamil dia kata dia ni tak jadi macam tu, tak nak bayar melainkan sebab annahu kana faqiran fa aghnahu Allah. Dia ni dulu fakir, seorang yang miskin sangat, kemudian Allah Ta'ala kayakan dia, jadi dia rasa macam takut jadi miskin balik, sebab tu dia tiba-tiba tak nak bayar. Okay. Adapun Khalid bin Walid, Nabi kata kalian telah anaya dia sebab dia telah wakafkan ihtabasa adra'ahu fisabilillah. Dia letakkan semua. Jadi benda yang ada tu memang untuk wakaf fisabilillah, bukan untuk dia jual-jual, beli dan sebagainya. Adapun Abbas pula, Nabi kata apa? Fahiya alayya wa mithluha ma'aha. Maka Abbas pula zakat dia kembali kepada aku. Mana terpulang kepada aku. Maksudnya aku akan bayar. Dan seumpamanya aku bayar 2 kali ganda. Mana itu dan tahun berikutnya aku bayar lagi. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata, ini yang benda yang kadang kita kena. Nabi kata, ya Umar, ama sya'arta anna ammar rajuli sinwu abihi. Tidakkah engkau rasakan bapa saudara seorang lelaki itu seperti bapaknya sendiri? Kalimah sinwun digunakan. Sinwu abih. Ama sya'arta ya Umar anna amma rajulin sinwu abih. Sinwun. Betul saya kata, kenapa saya kata ada terjemahan kata rumpun, ada terjemahan kata serupa. Serupa. Dia terjemahkan dengan kalimah serupa. Sebab balik pada asal kalimah sinwun tu ada datang dengan maksud serupa, macam Nabi gunakan tadi. Jadi sinwan tu adalah plural bagi sinwun. Sad nun waw tambah alif nun jadi jamak. Okey. Dalam Sahih Muslim hadis nombor 983. 983 baik. Okey, keempat. Ar-rabi'u taghayyurun fi syakli ma'an naqsi. Okey, perubahan pada baris beserta dengan pengurangan. Perubahan pada baris, syaklun baris. Syaklun pun bentuk ia juga. Kalimah syaklun boleh masuk bentuk, boleh masuk baris. Dalam ini masuk dia baris. Okey. Kalau tidak, dia boleh masuk bentuk. Di luar ayat ni masuk bentuk syakluhu, rupanya. Okay, figure. The word figure, syaklun. Okay. Dia kata ma'anaksi tapi berserta dengan pengurangan. Huruf jadi kurang, baris pun tukar. Jadi kalau ini yang banyak sekali lah yang kita tengok tadi. Nahu sarirun sururun wa kitabun kutubun wa ahmaru humrun wa abyadu bidun. Okey, contoh dia sarirun, katil. Sarir katil ni kan, jap, dia bukan macam sarir yang korang bayang katil queen bed. Bukan, itu tahu asalnya. Asalnya ingat perasan tak yang tempat orang kerana dia cerita Tamil, bila duduk depan rumah ada macam katil yang dia anyam, yang anyam daripada kait tali ke sabut ke yang dia duduk atas tu. Tapi katil tu bukan dalam bilik punya, yang depan tu. Itu sarir asalnya. Tapi last sekali kita dah gunakan dengan ni katil pada katil, maksud tu lah. Kalau tak katil tu itulah. Yang biasa duduk depan rumah, dia dia buat anyaman tali je. Dia buat macam tu kan. Jadi dia katil macam tu biasanya mudah, bagus untuk negara yang ada musim panas. Kalau boleh tidur tengah malam dan sebagainya, angin datang atas bawah. Kalau tak, kita pakai katil biasa, kita tidur kan, dia peluh kita akan terkumpul dekat katil berkenaan. Tilam tu kan. Bukan macam tu.
Tapi yang jenis macam tu, katil. Itu maksud asal. Ala kulli hal, dari pakai sekarang kepada katil dalam bilik. Sarir, dia fahamnya tu. Bahawa bentuk asal dia, 4 segi tu, dia punya apa? Anyaman ke atas tu. Awak tidur atas tu. Saya kat Sudan tu, time musim pertukaran. Start daripada musim sejuk tukar musim panas. Seorang akan mula tidur dekat atas bumbung, kat luar pangkir rumah, dekat tepi beranda. Atas bumbung. Tapi untuk orang yang tak kahwin, dah kahwin saja. Yang tak kahwin lagi, diharamkan. Sebab bila dia tidur dekat atas bumbung, kadang-kadang rumah dia tinggi, dia ngintai sebelah, nampak nak ada orang. Kalau kahwin bukan boleh lah, bini kan marah lah, bini kan, pak, tengok apa, kan? Ada guide. Kalau bila tidur tu tajuk lain. Dia pasal kalau kita bangunan tinggi kan, kita tengok sini, tepi rumah nampak, kita nampak rumah ni. Jadi petang musim panas tu, tidur dalam rumah. Panas. Wallahi panas. Siapa yang pernah duduk Sudan tahulah panas. Tidur malam tu, sembah katil dengan air lu, lepas tu tidur. Lepas tu nanti kan 1 jam, 2 jam, air kering, bangun balik, siram lagi. Dan tilam tu pula, kalau kita tidur kat luar, kalau pakai tilam ni, habuk, tahu tak? Musim-musim panas ni, debu padang pasir tu datang. Daripada Gunung Sahara, Sudan, Gunung Sahara punya debu datang. Kadang-kadang datang tu sampai jadi macam maghrib. Tengah-tengah hari siang-siang ni, jadi macam maghrib. Habis, gelap. Macam sekali, banyaknya dia punya debu kan. Jadi tilam tu kotor. Kalau anda kata, ingat dulu kawan seorang. Dia ada komputer, PC. Penuh habuk lah dalam tu. Buka-buka tu habuk separuh. Kena bersih kan. Beberapa kali kena buang. Dia punya ni. Jadi memang kat sana, jadi sarir tu memang kalau pertukaran musim, sejuk, nak masuk panas, nanti dekat luar rumah dia akan ada orang datang. Bawa tali, upah untuk anyam balik tali katil tu. Kalau dia kata siapa-siapa tidur atas katil tu, bangun-bangun tu berbekas badan. Macam Dewata Raya. Belang. Muka pun belang. Dan tu aku duduk muka kat situ. Dekat atas tali tu. Itu sarir asal macam tu. Itu maksud asal sarir yang biasa digunakan di tanah Arab pada asalnya. Tapi kalau kita tengok sekarang ni dah katil dalam bilik pun, katil tu pun dipanggil sarir. Basic dia macam tu lah, flat, 4 segi. Itu. Baik. Itu atas tika. Tika tu punya kesan bekas kat badan Nabi. Nabi tidur atas lantai. Tak ada katil. Tak ada katil macam yang kita bayang ni lah. Macam tidur atas tikung. Betul. Dia tidur mengkuang. Macam tu. Yang Aisyah boleh lintangkan lagi kat lintang kaki Nabi sujud. Sebab dia atas lantai. Tidur atas lantai je. Okay? Baik. Okay. Wa kitabun kutubun, kitab, buku lah. Actually kitab ni, buku apa pun kitab lah. Buku bahasa Melayu pun kitab. Ikut bahasa Arab. Tapi kita orang Melayu dah bezakan. Buku tu buku. Yang bahasa Arab tu kitab. Biar Jahanam pun ada sihir dalam tu pun kitab. Kitab dongeng pun kitab. Nama kitab kan. Asal ada dalam kitab dia panggil. Dalam kitab ada. Dalam kitab ada ayat tu. Asal apa dalam kitab tu? Asal apa dalam kitab? Asal ada dalam kitab. Sedangkan kita buat kitab tadi tu ada betul salah lah. Mana boleh kita samakan kitab-kitab tu dengan Quran? Kitab itu kitab. Tapi dalam sama kitab tu buku lah. Macam Abu Talha letak di belakang tu kan. Itu buku. Tapi sebenarnya kalau ikut bahasa Arab, kitab lah. Walaupun terjemahan. Tapi penggunaan orang Melayu kita, dia sebut kitab Arab. Kalau sebut buku, bahasa Melayu, bahasa lain. Buku sejarah. Dia takkan beri kitab sejarah. Yalah, basic dia mungkin lah, wallahualam. Bila kita gunakan dengan lafaz kitab, dia akan merujuk pada bahasa Arab lah. Kitab sekian. Tapi kalau orang Arab datang, dia akan kata kitab, buku ni kitab lah. Plural dia kutubun. Kitabun, satu. Kutubun, kitab-kitab. Buku-buku. Wa ahmaru. Ahmaru tu satu yang merah. Humrun, banyak yang merah. Merah yang banyak. Walaupun sebenarnya kalau ikut color, apa macam mana kita kata color 1, color 2, color 3? Color bukan benda kita boleh bilang.
Betul tak? Ke bilang color. Kan dia dah ni, contoh macam gula. Awak akan ada sukatan. Betul tak? Awak tak pakai nombor. Kucing awak pakai nombor. Yang sukatan pula. Berapa? Ada kucing kat rumah ada 3 kilo. Awak kata 3 ekor. Jangan ada 3 kilo. Dia ada benda dibilang dengan angka. Ada bilang dengan kadar, dengan sukatan. So, color nak masuk mana satu? Sepatutnya. Kadar lah. Tapi masalahnya, dekat sini, 1 yang merah, 2 yang merah, 3 yang merah. Kalau kita namakan yang merah. Mana bila kita gunakan benda banyak, untuk merah semua, mana plural kan, sifat yang merah. Sebab dia macam unta-unta, kan? Yang berwarna coklat kemerah-merahan. Dia tak panggil ahmaru, dia panggil humrun ni'am. Kan? Dia nama kan. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurun ni'am. Supaya Allah Ta'ala hidayahkan dengan sebab kamu seorang lelaki lebih baik daripada unta yang penuh syarat dengan barang dagangan. Dia humurun ni'am. Itu dia ni. Humrun tu maksudnya plural bagi bilangan. Macam air lah. Air pun kita tak bilang air 1, air 2, air 3. Tapi bila jenis air berbeza, lepas tu kita ada babul miyah. Bab miyah. Ya ini air-air. Kalau kita kata air-air, air-air apa air lah. Jenis-jenis air. Jenis-jenis air. Macam tiap bilangan untuk humrun tadi. Kalau tak ni kan orang kata pelik. Ahmaru merah. Lepas tu humrun merah. Merah-merah. Plural macam mana? Dari segi inilah. Benda yang banyak lah. Yang dikatakan merah. Contoh kan, contoh. Macam kalau anda kata sekiranya benda tu merah. Apa benda merah? Kereta. Okay. Tapi masalah kereta tak ada pakai ahmar. Dia kena pakai ni. Dia kena pakai yang pakai dengan perempuan dia. Hamra. Dia tak boleh pakai ahmar. Baitun bolehlah baitun. Rumah. Baitun ahmarun. Ataupun al-baitu ahmaru. Rumah itu merah. Kalau baitani, al-baitani ahmarani. Kalau al-buyutu, bukan buyut. Buyutu humrun. Dia pakai kalimah humrun lah. Rumah-rumah itu merah. Rumah-rumah itu merah. Mungkin setengah ada kata pakai singular feminin, hamra. Boleh pakai juga. Singular feminin boleh pakai untuk benda tak berakal. Rumah tak ada akal. Tapi nak kata orang kan. Okey lah, orang lah. Rajulun. Kan? Ar-rajulu ahmaru. Laki itu merah. Ar-rajulani ahmarani. Dua laki itu merah. Lepas tu ar-rijalu humrun. Laki-laki tu merah semua. Okey. Ialah pada bab color merah ni pelik sikitlah penggunaan dia. Tapi kalau bab abyad, abyad nampaklah. Abyadu putih. Bidun yang putih yang banyak. Mana putih. Contoh macam rajulun abyadu. Ar-rajulu abyadu ataupun rajulun abyadun. Abyadu. Macam mana? Aku cakap. Ayyamu bid. Ya, betul. Ayyamu bid. Yaumun abyadu. Hari yang putih. 1. Yaumani abyadani. 2 hari yang putih. Ayyamu bidun. Hari-hari yang putih. So, jadi dia gunakan kalimah bidun tu untuk kalau kita describe benda yang banyak. Bidun, hari-hari yang putih. Atau betulnya hari-hari yang cerah. Hari-hari yang cerah. Okay? Jelas Nampak Tapi macam jenis ni macam ada akak kita tanya macam nak kenal. Memang kena banyak baca lah. Banyak baca dan baru kita jumpa. Pasal benda ni bukan benda kita boleh reka sendiri. Ni benda ni dalam bahasa Arab.
ada dua faktor. Satu benda dipanggil kiasi. Kiasi ni maksudnya kita boleh kiaskan daripada A jadi B, B jadi C. Contoh macam bila kita belajar tu jalasa. Saya suruh hafal jalasa. Kalau kita tukar jadi kataba, sama. Kan? Jalasa, jalasa, jalasu. Kataba, kataba, katabu. Jalastu, katabtu. Jalasna, katabna. Jalasta, katabta. Bentuk macam ni dipanggil sebagai kiasi. Yang kita boleh gunakan satu contoh, apply pada semua. Dan majoriti sebenarnya perkara ni dalam bahasa Arab macam ni lah. Sebab tu kita kata bila kita hafal satu saja set fi'il madhi, satu set fi'il mudhari', terus kita boleh bagi yang lain, kita nampak. Bagi yang ni, kita nampak. Nampak tapi dalam bahasa Arab juga ada benda simai. Simai ni apa yang didengar daripada Arab tadi, daripada Arab sebelum dia sampai sebelumnya. Yang ini tak boleh direka-reka. Kita boleh nak pelbagaikan atau membagaimanakan. Sebab benda tu, itu cara orang Arab sebut. Tak boleh kita tukar. Dan kita kata kalau saya sekiranya ustaz, kalau abyadu ni kita daripada tu, kita panggil buyut ke tak boleh? Buyudun. Tak boleh. Tapi macam boleh kan? Kalau kita akan argue lah. Tapi benda ni simai. Dia adalah simai. Maksud dia benda pakai, ikut, dengar. Bukan sebab ada contoh boleh kita pelbagaikan. Macam nak agama lah kita kata, bila kita kata tajuk akidah kita tauqifi. Tauqifi tu maksud dia, apa datang nas, itu je ada. Tak disebut, jangan pandai-pandai. Faham Tapi benda ijtihadi, apa ada contoh, kita boleh bandingkan. Tapi pada tajuk akidah, tak boleh. Contohnya, perlu kepada nas. Ada nas, ada. Tak ada nas, tak ada. Nampak? Dalam bahasa Arab itu juga. Ada benda yang boleh kita buat bandingan. Kita boleh macam, serupa lah. Serupa. Yang ni serupa yang ni. Ini serupa yang ni. Kita boleh kiaskan. Untuk dapat tahu yang ini, kita dah hafal yang satu, kita dapat tahu yang ni. Ini kiasi. Kalau simai ni, apa Arab cakap? Macam rajulun, seorang lelaki. Plural dia rijal. Rijal. Kalau kita kata rijal, bunyi macam kitab, betul tak? Rijal, fi'al, kitab. Tapi kitab singular ke plural? Singular. Rijal tu plural. Rijalun. Kita tu bunyi sama lah ustaz. Fi'alun. Kalau kita ikut kiasi, kita ikut bandingan kan. Fa kan ni ra, jim, alif, lam. 4 huruf kan? Kaf, ta, alif, ba. Nampak? Tapi benda ni bukan maksud dia serupa. Walaupun bunyi macam kena je. Tak ada kena je. Sebab ini adalah penggunaan orang Arab. Sebab tu kitab adalah apa? Singular. Tapi kutub plural. Rajulun singular. Rijal plural. Nampak tak dia punya benda tu. Bukan benda kita boleh reka-reka lah. Cuma kat sini dia kata perubahan dengan pengurangan. So sarirun jadi sururun. Tapi sarirun ada juga jamak dia sarair. Ada lagi jamak dia, jamak taksir dia ada banyak. Sarirun sururun, sarirun sarair. Tapi pasal kita nak contoh ubah baris kurang huruf. Sarair tambah. Sarair tambah tak kena. Lepas tu kita tak bincang kat situ, okey? Kitabun kutubun ahmaru humrun. Abyadu bidun. Kurang huruf, tukar baris kurang huruf. Okey. Al-khamisu. Taghayyurun fi syakli ma'az ziyadati. Taghayyurun fi syakli ma'az ziyadati. Nahwu sababun asbabun.
Batalun, abtalun. Hindu, hunudun. Wasabun, sibaun. Wadhi'bun, dhi'abun. Wasyuja'un, wasyuja'anun. Okey, dekat sini perubahan baris berserta dengan tambahan huruf. Contoh dia sababun. Sababun, sebab, punca. Asbab, punca-punca. Asbab, singular dia sababun. Sebab atau bahasa Melayu sebab. Sebab apa? Kan? Sebab, punca. Asbab, sebab-sebab. Bahasa Melayu. Sebab-sebab atau punca-punca. Okey. Batalun, nama dia? Bukan. Bukan. Okey, tak. Batalun ni kita kiasi. Okey, batalun ni orang yang pahlawan. Pahlawan. Perwira. Hero. Kalau batala, barulah batal. Kalau batalun, dia maksud dia adalah perwira atau hero. Abtal, hero lah. Abtal. Okey. Hindu kat sini, okey, ni tengok kalau dia sebut Hindu, hunudun, saya ni sikit. Sebab kalau nama perempuan, Hindun. Hindun, nama perempuan. Plural sama juga hunud. Tapi Hindun kat sini, dengan maksud India, orang India lah. Hind. Dia dua tempat yang kira kata ke arah timur daripada tanah Arab. Hind dengan Sind. Bukan, itu Sind. Sin nun dal. Ha nun dal, Hind, India. Sind ni belah Afghanistan ke atas. Sind dengan Hind. Dia punya cara kawasan tu, orang-orang tu, bangsa tu dikenali sebagai kan Sinbad kan. Sinbad kan, Islamabad, bad tu cili negeri. Sinbad. Ahmad Abad. Nama-nama tempat. Kalau pergi sampai Pakistan ada namanya tu. Faham kan? Jadi, okey. Kalau saya, cuma kat sini saya confuse. Kalau India, Hindun juga Hind. Kalau hunud kan, orang-orang India. Orang-orang berketurunan India. Kalau dalam nama Hindun, perempuan, dia boleh pada dua, bersatu pun tak apa. Kalau tidak, nama-nama perempuan yang lain semua baris satu. Kalau macam Fatimah, tak ada Fatimatun ya, Fatimatu. Zainab, jangan baca Zainabun, Zainabu. Muhammad dia, Muhammadun. Nama perempuan tak boleh baris dua. Sebab, kalau nama perempuan di baris dua, nanti kita tak tahu mana sifat, mana nama. Contoh, Nafidah. Nafidatun. Pernah dengar orang nama Nafidah? Benar. Kalau nama dia Nafidatu, itu nama. Kalau Nafidatun, tingkap. Letak tun, dia letak baris dua, jadi benda. Macam Aisyatun. Kalau Aisyatun, yang hidup. Al-asmaku Aisyatun. Fil ma'i. Al-asmaku, ikan-ikan, itu Aisyatun. Letak tun baris dua. Hidup dalam air. Kalau nama orang Aisyatu, dia tak boleh Aisyatun. Saya confused kat sini. Kalau nama, kalau dia pakai nama Hindun, atas nama perempuan Hindun, hunud tu betul plural dia, nama perempuan kat sini. Nama perempuan. Itu yang lebih tepat lah. Kalau dia kata nama, kalau letak baris dua, dia sifat. Hindun, hunud. Ini nama perempuan Jadi cuma dia letak sini untuk contoh. Hindun ni dalam bahasa Arab, maksud dia elok sebenarnya. Tapi kita dah pula macam Indun.
Memang nama macam tu macam mana? Hindun. Mana pula makhluk ni? Macam kamu apa jadikan anda beli-beli tu? Simpan dah. Datang kelas bawa lah. Betul lah. Al-Hind kan. Dia kena beli banyak. Satu kamus tu letak di rumah, satu letak di rumah. Benda lah pula beli banyak-banyak. La ilaha illallah. Dan beli pula beli dengan berbalas. Dia beli, bawa lah, pakai la ilaha syarikalah. Bila datang kelas, lain kali, bila kita datang kelas, bawa kamus tu, buka. Kadang-kadang kita perkataan tak jumpa, cari. Time ada kosong jam 4. Marah orang. Mana dia? Indonesia pun. Ustaz Syarif. Ada banyak masuk Ustaz. Ada kan? Dan kamus tu. Dia kata apa? Kalau Hindun Biladul Hindi, negeri Hindi. Betul, India, betul. Lagi? Hindun, Punudun, penduduk negeri Hindi. Betul. Betul, Hindun jamak Punudun, orang bernama Hindun. Betul. Nama Hindun tu apa dia maksud dia? Kalau Hindiyun, bangsa Hindi. Okey, lain itu ada ismu jamak, nama satu kumpulan unta pun Hindun. Berikut 100 ke 200 ekor unta, satu grup tu panggil Hindun. Selain tu juga banyak nama ni. Sekejap Senama kadang kita pakai. Ada nama kadang macam saya sebut adalah Usamah. Rupanya nama maksudnya singa jantan. Kamus ada buka lain kali. Okey. Okey, bunyi apa? Bunyi apa burung hantu panggil Hindun juga. Okey, Hindun ni kalau nama perempuan, maksud dia wanita yang terpelajar. Hindun, wanita yang terpelajar, yang suka untuk mengikuti acara-acara pelajaran yang bermatlamat, ada ciri-ciri kekuatan jiwa dan sebagainya. Okey, itu maksud dia. Hindun maksud dia wanita yang terpelajar lah, wanita yang bijak. Itu kalau nama perempuan lah. Kalau dia nama Hindun tadi, kalau Hindun tu Hind kan, orang India pun Hindi lah. Tapi kalau orang India tu Hindi, macam Sin, Cina. Orang Cina Sini. Macam Arab lah. Orang Arab Arabi. Dia tak ya belakang. Badun, pendalaman. Badui, orang pendalaman. Malaysia, nama negara kan? Orang Malaysia, Malaysia. Kalau Melayu, satu nama bangsa. Orang Melayu, Melayui. Kena tambah ya belakang. Amerika, Ameriki. Gombaki. Itu yang apa, gua jadi Rory tu. Rory. Gua musang. Lambat tangkap. Okey. Okey, faham jadi kalimah itu. Okey, sabun binatang buas. Seekor binatang buas. Sibak binatang buas. Sibak binatang buas. Mama akala sabun kan dalam surah Al-Maidah ayat ke-5 tentang tajuk ketiga. Tentang tajuk binatang yang mati dimakan oleh binatang buas.
Ya, ayat 3. Ayat 3. Cuma sabuk tu binatang buas lah. Bukan banyak lah. Satu. Kalau plural dia sibak. Plural dia adalah sibak. Dhi'bun, serigala. Serigala, wolf. Kalau kalbun, anjing. Dhi'bun, serigala. Daripada penggunaan nama tersebut, walaupun rupa dia serupa, dia adalah binatang berbeza. Layanan kepada serigala, tidak layanan kepada anjing. Sebab serigala termasuk binatang buas. Dhi'ab, plural dia. Serigala-serigala. Syuja'un, orang yang berani. Syuja'an, orang-orang yang berani. So dia ada apa? Ada perbezaan kat situ dengan perubahan dengan tambah huruf. Okey, as-sadisu. As-sadisu. Taghayyurun fi syakli ma'az-ziyadati wan naqsi jami'an. Okey, perubahan pada baris perubahan pada baris berserta tambahan dan pengurangan serentak. Perubahan jami'an tu sama-samalah, sekaligus. Mana perubahan pada baris berserta tambah, penambahan dan pengurangan serentak. Okay. Nahwu karimun, kurama, raghifun, rughfanun, katibun, kutabun, amirun, umara'u. Okey. Karimun, karimun, orang yang pemurah. Dia dua maksud. Karimun, mulia. Kan? Tapi mulia, ikut bahasa Arab ni, seorang tu jadi mulia, digelar mulia bila dia pemurah. Kalau dia kedekut, walaupun dia raja, keturunan mana sekalipun, bangsawan mana sekalipun, kalau kedekut, dia tak digelar sebagai karim. Noble. Karim ni noble. Maksud seorang tu dikala bangsawan, sebenarnya dalam bahasa Arab, dengan sifat. Karimun, ini mulia, yang ini bila dia pemurah. Yang dia pemurah, maksud dia memberi tanpa batasan. Tidak ada sedikit pun bimbang nak berikan harta pada orang. Itu karim. Pemurah. So bahasa Arab bila sebut karim, pemurah, sebab dia mulia sebab dia pemurah. Karim, orang tu, rajulun karimun, ni lelaki yang noble, mulia. Maksud dia pemurah. Bukan setakat dia mulia sebab kedarah dia. Kalau dia kedekut, orang tak bagi karim. Panggil bakhilun, bukhala, bakhil. Okay, karimun, lawan dia bakhilun. Kurama, orang-orang yang mulia. Kurama. Macam bakhilun, bukhala. Lawan dia, bakhilun, lam. Bakhilun. Seorang yang bakhil. Bukhala, orang yang bakhil. Macam mana maksud dia? Huruf sama? Tak ada ya. Tambah alif hamzah datang. Kan? Bakhilun. Bila dia plural, ya tu hilang. Perasan tak ya tu hilang? Karimun, ada mim, ya tu kan? Ya tu hilang. Lepas tu tambah alif hamzah belakang. Bakhilun, dengar saya sebut. Bakhilun, bukhala. Sama macam tu, bunyi sama. Ada alif hamzah, tambah di akhir. So dia buang, ya. Tapi dia tambah alif hamzah di akhir. Dia ubah baris. Kaf asalnya baris atas. Jadi baris depan. Ra asalnya baris bawah. Jadi baris atas. Okey. Raghifun wa rughfan. Raghifun roti.
Roti, bread. Rukfan, roti. Rukfan, roti. Khubzun. Ya, khubzun roti juga. Raghifun roti juga. Okay. Dia kerana dalam bahasa Arab, orang Arab, dia ada benda-benda yang banyak nama. Contoh macam unta, naqah pun unta, jamalun pun unta, ibilun pun unta. Dia ada satu benda banyak nama. Satu benda banyak nama. Kadang-kadang benda tu wallahu alam ada kata sebagai qabilah yang berbeza, panggil dengan panggilan beza, tapi dah generalize, semua pakai. Tapi ada juga yang kata bahawa benda tadi pasal manfaat yang berbeza. Kalau kita balik pada asal, every words bahasa Arab ni dia ada maksud. Origin. Dari mana datang kalimah tadi? Mana asal kalimah tu bunyi maksud ini? Dia akan ada balik panggil apa? Daripada asal mana? Origin kalimah berkenaan. Dia bukan datang macam tu je. Ada cerita kenapa kalimah tu dia datang. Orang Melayu kita tak tahu datang mana kadang kalimah tu. Macam paku. Kenapa paku dipanggil paku? Ada jawab kan? Kalau sayyarah, dia panggil sayyarah sebab dia berjalan. Dia bergerak. Dia macam caravan, macam kotak peti jalan berjalan. Macam tu. Ada sebab nama. Macam Kaabah, dia panggil Kaabah. Sebab dari segi empat. Faham? Dia ada sebab kenapa panggil kalimah tadi. Macam solat, dia panggil solat. Dia kalimah tu ada origin. Kita boleh cari pada asal-usul maksud. Itu beza dia. Macam maktabun. Atau panggil maktabun tu maktab. Meja. Sebab tempat tulis. Kataba, daripada kaf, ta-ba. Maktab, tempat tulis. Macam mat'am. Tempat makan. Panggil restoran kan. Kalau macam orang Indonesia panggil rumah makan. Memang mat'am, dia ada origin dia. Macam mirsamun, pensel kan, mirsam. Sebab rosama lukis. So dia akan ada usul asal dalam kalimah. Kita tak tahu, orang kata, kita katalah nama tadi kan. Dia ada sebab. Betul kan, macam nama benda akan ada banyak. Macam roti, raghif, khubzun. Bahkan roti pun panggil roti. Awak pergi Yaman, nak roti, panggil roti. Dia panggil roti. Tapi benda tu origin pada penggunaan orang India yang datang ke tanah Arab. Roti. Yup. Cakap roti dia tahu. Cakap lah. Orang Yaman tahu. Orang belah tempat lain tak, Allah alam. Tapi tempat lain panggil roti. Roti panggil ke sana roti lah. Belah India pakai. So basic ni kalau kita perhatikan balik, penggunaan tadi akan berbeza-beza, bermacam-macam. Nama tu akan bermacam-macam. Okay? Baik. Katibun, penulis. Writer. Kutab, penulis. Penulis. Para penulis. Amirun. Okay, Amirun maksud dia banyak sebenarnya. Boleh jadi ketua. Baca dengan jelas, Amirul Mukminin. Boleh jadi gubernur. Boleh jadi putera raja. Putera panggil Amir. Putera raja panggil Amir. Ini penggunaan. Tapi kalau disebut umara ni, macam mana? Dia akan lebih tepat kepada penggunaan putera raja atau gubernur. Putera raja atau gubernur. Yang dilantik. Macam Umar hantar umara. Amir dekat sini, Amir dekat sini. Dia letakkan dekat Mesir. Amr bin As dia letak kat sini, Ubay bin Ka'ab dia letak kat sini, Syu'bah bin Mughirah dia sebut letak, Mughirah bin Syu'bah letak kat sini panggil Amir lah, Umara. Macam Nabi lantik ketua tentera, nama kata Amir. Pemimpin biasa lebih tak pakai Amir, dipanggil sebagai Hakim, lebih tepat pada Hakim. Hakim Melayu kita pula, Hakim tu Hakim. Orang Arab, Hakim tu Qadi. Kan? Dia akan ada penggunaan yang berbeza lah. Disebut asal, kalau kata Hakim kan. Tapi macam Umar dia pakai Amirul Mukminin, ketua orang beriman. Amirul Mukminin, ketua orang-orang beriman. Atau penguasa orang-orang beriman, pemerintah orang beriman, dia pakai macam tu. Tapi dari segi masalah dia tak pakai raja.
Malik. Dia tak gunakan istilah tersebut. Sultan, pemerintah, sultan. Istilah tadi, bukan sultan-sultan ni. Ibarat kerajaan bagi sultan. Bukan dia pegang salata. Salata, menguasai. Sultan, penguasa. Jelas? Muka confuse lagi kenapa? Dia muka di sebelah keluar pun aku nampak confuse. Ya, ada. Rais ni ketua je lah. Rais ni dia kelas. Raisul Fasli. Ketua kelas. Ketua darjah boleh lah. Presiden pakai Rais. Kalimah presiden, dia akan gunakan Rais. Tapi dia ikut bahasa syarat je tuan. Tengok bahasa syarat. Setiap negara berbeza tau. Ikut bahasa dia orang. So kalau bahasa Arab punya, bila Rais. Sebab apa? Kepala. Kalau kita jadilah budak gini pun, orang kata kepala. Kan? You faham Baik. Okey, baik. Okey, kita berhenti situ. InsyaAllah kita sambung lagi. Ingat kita dah baca. Jangan tak tahu baris. Nanti kita panggil tanya, baca. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Maktabun, saya tengok dalam TV, maktabun tu pejabat Ustaz. Ya pun juga. Maktabun ni pun dia juga. Bahkan tempat meja, kalau contoh macam meja makan bagi min dodah atau tawilah. Dia akan ada nama-nama yang berbeza ikut pada penggunaan. Tapi masalah maktab memang pejabat punya juga. Idarah dari perkataan apa? Pengurusan. Idarah tu masuk asal tempat pengurusan. Macam mudir, pengurus. Mudir maksud dia pengurus. Masuk asal dia. Lepas tu idarah tadi ikut tempat penggunaan lah. Ada tempat pakai maktab, pakai idarah. Dia tak serupa. Cuma masalah maksud dia hampir sama. Tempat pengurusan, tempat pentadbiran. Faham Faham dia? Nak musafir? Ya, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat baca. Jangan tak baca. Kamus buka. Kemudian kalau tak jumpa kalimah, sekarang ni lah pakai buka kamus. Belajar buka kamus.